Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Aminah binti Osman, nombor matrik 282723, akan menerangkan mengenai sistem demokrasi di Indonesia. Pengenalan berasal dari bahasa Yunani demos yang bermaksud rakyat dan kratos yang membawa maksud kekuasaan atau yang berkuasa. Orang Yunani menganggap rakyat yang memerintah atau jika lebih dihalusi, rakyat sebagai satu kuasa yang membuat pilihan untuk memilih siapa yang berhak memimpin dan mentadbir sistem pemerintahan negara mereka. Sistem demokrasi adalah satu konsep atau sistem di mana kerajaan yang terbentuk adalah dipengaruhi secara keseluruhan oleh semua anggota dan masing-masing anggota mempunyai hak yang sama rata dalam proses pengambilan atau pembuat keputusan. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang kuasa tertingginya berada di tangan rakyat. Seorang wakil yang diberi kuasa untuk memerintah adalah hasil daripada pemilihan yang diadakan oleh suatu majlis untuk rakyat memilih siapa pemimpin mereka. Oleh yang demikian, rakyat dan penguasa mempunyai satu ikatan yang tidak boleh dipisahkan dalam konsep sesebuah negara yang mengamalkan sistem demokrasi. Teori konsep demokrasi. Berbagai penulisan dan teori yang menerangkan mengenai konsep demokrasi itu sendiri. Antara kebanyakan teori konsep demokrasi di dalam dunia penulisan, 3 model teori demokrasi yang dikemukakan oleh Carol Siegel adalah teori demokrasi yang dilihat terus berkembang. Pendekatan teori demokrasi yang dibawa Galt mencakupi teori-teori ahli falsafah yang lain, iaitu seperti Dahl, Lichbach, Schumpeter. Begitu juga ahli falsafah yang klasik seperti Rousseau, Mill. Mereka juga menerima teori Galt adalah yang merangkumi konsep demokrasi. Perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami pasang surut. Masalah utama yang dihadapi negara Indonesia ialah bagaimana kerajaan yang dipilih oleh rakyat negara itu yang beraneka ragam pola budayanya untuk mempertingkatkan taraf kehidupan ekonomi di samping membina suatu kehidupan sosial politik yang demokratis. Masalah ini berkisar pada penyusunan suatu sistem politik di mana pemimpin yang cukup kuat untuk melaksanakan pembangunan ekonomi serta pembangunan suatu bangsa itu sendiri. Dengan melibatkan penyertaan rakyat sebagai pemilih, negara Indonesia menjadi bukan negara diktator. Prof. Miriam Budiarjo menyatakan perkembangan demokrasi di Indonesia terbahagi kepada 4 masa, iaitu antara pendapat dan pandangan yang lain mengenai demokrasi di Indonesia ialah sebagai satu gagasan politik yang universal dan di dalamnya terkandung beberapa elemen seperti berikut ialah: pertama, penyelenggara kekuasaan berasal dari rakyat. Kedua, sistem perwakilan yang dipilih oleh rakyat harus dapat bertanggungjawab dan bijak dalam menyelesaikan masalah yang diutarakan oleh rakyat. Ketiga, diwujudkan secara langsung maupun tidak langsung. Keempat, penggiliran kekuasaan dari seseorang atau kelompok ke orang atau kelompok yang lainnya. Dalam demokrasi, peluang akan terjadinya perolehan kekuasaan harus ada yang dilakukan secara teratur dan damai. Kelima, adanya proses pemilihan dalam negara demokratik. Pemilihan dilakukan secara teratur dalam menjamin hak politik rakyat untuk memilih dan dipilih. Dan keenam, adanya kebebasan sebagai pemilih menikmati hak-hak dasar. Dalam demokrasi seperti warga masyarakat dapat menikmati hak-hak dasarnya secara bebas seperti hak untuk menyatakan pendapat, berkumpul dan lain-lain. Kesemua elemen ini hampir dipraktikkan di negara Indonesia. Perkembangan demokrasi di Indonesia terbagi pada 4 fasa, iaitu fasa pertama, masa Republik Indonesia tahun 1945 hingga 1959. Fasa kedua, 1959 hingga 1965. Fasa ketiga, 1965 hingga 1998. Dan fasa terakhir, 1998 hingga sekarang.
Struktur demokrasi di Indonesia. Melihat dari sudut struktur, rakyat memilih perwakilan untuk mentadbir bagi pihak mereka dan dengan itu telah menyerahkan sejumlah kuasa yang dipegang oleh mereka. Dalam gagasan demokrasi, hal ini disempurnakan dengan kerelaan dan justru teras penting dalam demokrasi adalah idea tentang pilihan raya yang bebas. Bagaimanapun, idea ini saja tidak serupa dengan demokrasi yang sihat. Pilihan raya yang bebas tidak semestinya seerti dengan demokrasi. Indonesia sebagai sebuah negara yang bilangan Muslimnya ramai juga mengamalkan demokrasi berparlimen di mana pemilihan perwakilan rakyat dibuat melalui pilihan raya yang diadakan. Pemilihan undi ini merupakan satu elemen yang terdapat dalam konsep demokrasi di Indonesia. Isu berkaitan demokrasi di Indonesia. 3 asas demokrasi di Indonesia saat ini, baik legislatif, hakiman dan eksekutif, dinilai sama-sama buruknya sehingga masyarakat tidak tahu lagi badan lembaga atau badan mana yang harus dijadikan acuan. 3 asas demokrasi tersebut sudah tidak lagi boleh dipercayai dalam membangun demokrasi di Indonesia. Di lembaga legislatif, banyak anggota yang ditangkap dan diproses hukuman kerana terjerat dengan kes-kes rasuah. Di lembaga kehakiman pula, banyak hakim, pendakwa raya dan polis yang ditangkap kerana kesalahan-kesalahan rasuah. Hal yang sama pun juga terjadi di badan eksekutif. Sebanyak 167 orang secara rasmi dinyatakan terlibat dalam kesalahan rasuah dan penyelewengan baik dari peringkat governor, pengarah, menteri dan bekas menteri. Penyelewengan, rasuah dan salah guna kuasa masih sukar untuk dibendung di negara demokrasi Indonesia. Itulah sebabnya negara luar melihat indeks rasuah di Indonesia masih sangat buruk. Kelemahan demokrasi di Indonesia. Syafiee Ma'arif mengkritik dan menguraikan catatan demokrasi di Indonesia yang memperlihatkan golongan-golongan elit pemimpin yang korup, meraup kekayaan negara dan sistem pemilihan langsung yang nilainya mengerikan iaitu hampir 400 trilion. Syafiee Ma'arif dengan tegas menyatakan demokrasi harus dipertahankan kerana menjadi pilihan sejak awal. Yang harus digugat adalah pelaku demokrasi yang semakin banyak kewujudannya. Mereka ingin menjadi penikmat demokrasi iaitu sebuah pengkhianatan politik di dalam sistem demokrasi. Malangnya, tidak semua parti politik di Indonesia memberikan sumbangan yang positif terhadap perkembangan demokrasi. Terdapat 4 kelompok kegagalan parti politik, antara lain: pertama, kegagalan organisasi atau institusi politik; kedua, kegagalan kepimpinan dalam politik; dan ketiga, kegagalan ideologi politik; keempat, kegagalan taktik dan strategi politik. Hampir semua parti politik seperti Parti Nasionalis dan Parti Islam dilihat gagal dalam mengamalkan sistem demokrasi di Indonesia. Analisis. Media memiliki kekuasaan untuk membawa pesan politik dan membentuk pendapat awam. Media massa dilihat sangat efektif dalam menyampaikan pesanan politik dan telah menjadikan sebagai peristiwa baru pertempuran politik. Siapapun yang memiliki akses kepada media massa memiliki kemampuan untuk mengarahkan dan membentuk pendapat awam sesuai dengan yang diharapkan. Ketika kekuatan politik ingin memburukkan imej politik lawan, yang perlu dilakukan adalah memberi informasi di media massa dengan hal-hal buruk yang dilakukan lawan politik. Begitu juga sebaliknya. Ketika ingin membentuk imej politik dari orang awam, cukup dengan memanjiri media massa dengan hal-hal politik dari suatu parti atau calon. Tunggak demokrasi di Indonesia saat ini yang masih boleh dipercayai hanya penulisan media massa. Di tengah situasi negara yang kuat budaya korupsinya seperti Indonesia saat ini, tabloid hadir menjadi asas untuk dipercayai.
Karya-karya penulisan menjadi bahagian yang sering menggoyahkan penguasaan politik dan kekuasaan. Seperti membongkar kes-kes rasuah yang berusaha disembunyikan oleh eksekutif, legislatif dan kehakiman negara. Termasuk dalam mengawasi proses demokrasi dalam pemilihan umum di Indonesia. Terdapat 3 cadangan penambahbaikan dalam sistem demokrasi di Indonesia, iaitu pertama, melakukan sistem pemilihan yang terus, kedua, pemerintahan korupsi dapat digulingkan, dan yang ketiga, kuasa raja-raja adalah mutlak. Konsep negara Islam. Di era moden ini, demokrasi sudah menjadi sistem pemerintahan yang dianggap baik dan telah diamalkan oleh banyak negara di dunia. Oleh kerana itu, ianya selalu menekankan kedaulatan di tangan rakyat. Maka Indonesia, majoritinya penduduk Islam, sangat mungkin diterapkan demokrasi Islamis dan istilah Soros demokrasi religi agama, iaitu sebuah sistem pemerintahan demokratik yang menerapkan ataupun sebahagian besar unsur-unsur penyusunan diwarnai oleh elemen Islamik. Dengan kata lain, secara tidak langsung, demokrasi Indonesia telah menempatkan kedaulatan tertinggi di pihak umat Islam. Asas pegangan agama yang dipegang akhirnya akan membentuk suatu yang terbaik di kalangan rakyat dan pemimpin sejagatnya. Justru titik tolak suatu kebaikan konsep pemerintahan sebuah negara itu adalah berlandaskan pegangan, kejujuran dan keterusan dalam menjadikan negara yang maju dan membangun. Kesimpulan, sistem demokrasi merupakan satu konsep pemerintahan yang paling meluas digunakan. Konsep pemerintahan ini memberi hak kepada rakyat untuk memilih pemimpin yang bijak yang dapat menjadi perwakilan untuk mewakili suara mereka. Apa yang diperlukan oleh rakyat, itulah yang menjadi keperluan kepada perlu adanya pemimpin tersebut. Oleh yang demikian, para pemimpin dan bijaksana negara haruslah bertanggungjawab dan mendahulukan rakyat berbanding dengan kepentingan peribadi mereka sendiri. Perwakilan ini menjadi harapan rakyat untuk memenuhi segala keperluan mereka. Proses pemilihan wakil rakyat ini juga satu saluran yang seharusnya diadakan dengan telus dan amanah. Proses pemilihan harus dilakukan bagi membolehkan rakyat membuat pilihan dan hasil daripada pemimpin yang bertanggungjawab dan proses pentadbiran negara yang baik akan menjadikan konsep demokrasi itu berjalan dengan baik dan lancar. Diharapkan semua rakyat dapat bekerjasama dan bersatu padu dalam mengharmonikan kewujudan konsep demokrasi.